Didik TV KPM. Okey, kita dah tahu bahawa dalam peta ukuran dia sama dengan permukaan bumi sebenar, dikecilkan. Okey, dan itu adalah yang sebenar-benarnya. Okey, betul, kita akan tengok jarak. Sebab kita nak ukur jarak jarak dalam peta topografi bagaimana? Kita kena faham dulu apakah yang dikatakan dengan jarak. Jarak adalah ukuran jauh di antara satu lokasi ke lokasi yang lain. Okey. Lokman dekat sana, saya dekat sini. Jarak antara kita berdua, jarak. Dia ada jarak. Betul. Jadi kalau macam saya duduk di sini, jarak antara tempat saya dengan tempat saya tak boleh dikatakan dengan jarak sebab duduk di titik yang sama. Dia beza antara dua tempat. Itu dipanggil jarak. Dua jenis jarak iaitu jarak mutlak. Jarak mutlak ni maksud memang tak boleh nak ubah dah. Kekal. Betul. Kekal, jarak mutlak dinyatakan dalam unit meter atau kilometer. Kalau dalam sentimeter kan dia panjang sangat ataupun besar sangat nilai dia. Jadi kita gunakan meter, berapa ratus meter, berapa kilometer, ratus kilometer, tetap dan tidak berubah. Tetap. Contohlah, saya duduk di satu kawasan, ke satu kawasan jarak dia 5 km. Hari ini tetap 5 km. Hari esok tetap 5 km. Dia tidak berubah. Itu dipanggil jarak mutlak. Yang kedua adalah jarak relatif. Relatif ni maksud dia jarak dinyatakan dalam kos dan masa. Mungkin daripada satu tempat ke tempat yang lain, kalau jarak mutlak dia adalah 5 km, tapi jarak relatif dia berbeza-beza berdasarkan kos dan masa. Baik. Kalau saya naik kereta, mungkin kos dia lebih tinggi berbanding dengan saya berjalan kaki. Betul. Tapi masa untuk saya ke tempat tersebut, lebih cepat berbanding saya berjalan kaki kalau saya naik kereta. Betul. Sebab tu dia kata jarak relatif. Jarak mutlak dia 5 km, naik kereta sampai cepat, tapi kos dia lebih tinggi berbanding dengan berjalan kaki. Kos dia rendah tapi masa dia lebih cepat. Lama. Betul lama. Berjalan kaki. Itu tidak tetap dan boleh berubah-ubah kerana pelbagai faktor lah, seperti mana yang saya maklum tadi, naik kereta, jalan kaki, naik motosikal. Mungkin naik kereta lebih lambat berbanding naik motosikal kerana aliran trafik yang perlahan. Betul. Itu dipanggil jarak. Boleh faham Boleh cikgu? Boleh, alhamdulillah. Saya teruskan. Mengukur jarak dalam peta topografi. Macam mana kita nak ukur? Adakah ada cara-cara tertentu? Sudah pastinya ada cara-cara tertentu untuk kita mengukur jarak sebenar. Perbandingan antara peta topografi dengan permukaan bumi sebenar. Mengukur jarak lurus. Jarak lurus ni contohnya luruslah, tidak ada bengkang, tidak ada bengkok, tidak ada berbelok-belok. Lurus. A ke B lurus. Itu dipanggil jarak lurus. Yang dua adalah mengukur jarak melengkung. Melengkung ni dia tak lurus lah, dah melengkung kan. Dia bengkang-bengkok, itu dipanggil jarak melengkung. Baik. Jadi jarak lurus ni kita boleh guna alatan. Alatan yang sesuai digunakan untuk mengukur jarak lurus di peta topografi. Yang pertama adalah jalur kertas. Jangka tolok, pembaris. Nanti kita akan tunjukkan bagaimanakah rupa. Kita kadang tahu nama tapi tak tahu rupa. Betul. Saya tengok ni macam Lokman ni macam pernah jumpa tapi saya tak tahu nama. Betul. Itu kita kena tahu nama, kena tahu rupa. Mengukur jarak melengkung pun menggunakan jalur kertas dan benang putih. Ni kertas. Saya tak tulislah label dekat slide ni. Sebab nanti kita akan tengok rupa sebenar. Ini yang digambar. Ini dipanggil jangka tolok. Jangan tertukar kerana kedua-dua belah kakinya ada benda tajam macam jarum tu. Kalau yang satu pensel, satu tajam tu dipanggil jangka lukis. Jangka lukis beza. Jangka lukis berbeza. Ini dipanggil jangka tolok, ada pembaris, dan ada benang putih. Baik. Tu dekat depan Lokman tu. Saya boleh tunjukkan cikgu. Yang pertama tadi kita ada jalur kertas. Jalur kertas. Kertas. Kita nak ukur jarak lurus, jarak melengkung pun boleh guna jalur kertas. Adanya jangka tolok. Jangka ada tolok. Jangka tolok tu. Hati-hati. Hati-hati kerana tajam. Amaran. Amaran. Yang ketiga pembaris. Semua murid-murid tahu pembaris, pasti pernah bertemu macam-macam pembaris lah. Jangan salah faham pula.
Lokman tunjuk yang ada warna kuning. Tak semestinya kalau tak ada warna kuning bukan pembaris. Betul. Macam-macam gaya, macam-macam warna. Dan yang terakhir adalah benang berwarna putih. Jangan ambil benang mak marah mak minta marah. izin. Minta izin boleh. Ataupun minta dengan cikgu. Ya, Cikgu kan baik betul. hati. Cikgu baik hati. Boleh bagi. Tahu tak kenapa kena guna warna putih? Kenapa cikgu Tak boleh ke warna hitam? Warna apa lagi? Hijau. Macam saya suka warna merah kan? Merah. Tak boleh ke cikgu? Tak boleh ke? Boleh. Tapi nanti dapat ukuran yang tidak tepat kerana warna pada benang tu mengganggu kita punya betul. penandaan pada benang. Sebab benang ni kita nak ukur dan kita akan tanda pada tempat bermula, tempat berakhir. Dekat mana kalau guna warna putih, kita tanda pen berwarna biru, lebih pada jelas, pandangan mata dan dapat ukuran yang lebih tepat. Kita pergi kepada yang seterusnya, Mai. Boleh cikgu, silakan. Pergi pada yang seterusnya, kita ada teknik mengukur jarak lurus. Dia ada teknik dia, cara dia. Kalau kita main redah aja, kita salah teknik, kita tak dapat cara yang betul. Yang pertama, kita tandakan lokasi. Dekat mana kita nak ukur? Apakah lokasi dua lokasi tersebut? Langkah kedua, kita lukis garis lurus. Mungkin boleh buat catatan sikit. Nanti nak tanya ni kalau bahaya ni cikgu tanya ni. Lalang kan. Langkah ketiga, ukur dengan pembaris. Saya pakai cara yang paling mudah sekali, iaitu pembaris. Yang keempat, kira jarak sebenar berpandukan skala. Jarak sebenar berpandukan skala. Ini jarak lurus. Saya nak tunjuklah dekat macam mana nak ukur jarak lurus. Boleh cikgu? Saya tunjukkan supaya kita dapat Lokman faham, murid-murid di rumah pun dia faham. Saya bagi dua lokasi sebab jarak adalah melibatkan dua lokasi. Betul. Saya bagi lokasi. Yang pertama adalah sekolah. Yang kedua adalah balai polis. Ini adalah singkatan bagi simbol peta. Ini bukanlah peta topografi yang sebenar, tapi saya wujudkan dia besar sikit supaya Lokman lebih faham, murid-murid di rumah lebih faham juga. Dua lokasi, sekolah dengan BP itu adalah balai polis. Macam mana kita nak ukur jarak antara kedua-dua kawasan ini, dua tempat ini? Kita gunakan pembaris. Pembaris. Tapi saya nak guna pembaris yang besar tu, Man. Boleh cikgu, saya ambilkan. Saya nak gunakan pembaris besar. Kenapa cikgu gunakan pembaris besar? Sebab peta ni besar. Kalau peta yang kecil seperti mana di depan Lokman tu, kita gunakan pembaris yang kecil. Sebab kalau kita gunakan pembaris besar, tak sesuai. Kita sesuaikan dengan keadaan. Keadaan dia adalah peta yang besar, kita gunakan pembaris yang besar. Jadi kita ukurlah. Kita ukur antara dua kawasan ini. Gunakan pembaris. Kosong. Ataupun kita buat garisan dulu. Langkah kedua tadi apa, Mai? Langkah kedua ialah kita lukis garis lurus. Garis lurus. Dah tahu dah dua garis lurus kat situ. Lepas tu kita ukurlah. Dengan pembaris. Ukur dengan pembaris. Nilai dia dapat 34 cm. Baik. 34 cm. Kita nak yang ketiga. Yang keempat. Kira jarak sebenar berpandukan skala. Saya bagi skala kita dah belajar kan. 1 nisbah 100,000. Contoh kat sini. Semua murid-murid dah tahulah. Murid-murid dah tahu 1 ni sama dengan 1 kilometer. Tadi dapat 33 cm. Maka jarak balai polis dengan sekolah adalah 33 darab dengan 1. Sebab 1 cm 1 kilometer. Betul. Bersamaan berapa? 33 kilometer. Kilo pandai. 33 kilometer. Ni sambil saya mengajar ni, sambil saya bertanya. Betul. Tanya menunjukkan bahawa Lokman faham, kita bagi bintang. Alhamdulillah. Kita bagi bintang. Ini adalah jarak lurus. Boleh tak kalau kita pakai benang? Jarak boleh lurus. Boleh. Boleh tak kita gunakan tadi jangka tolok? Boleh sebab dua jari tadi. Kita letak satu dekat balai polis, satu dekat sekolah, boleh. Lepas tu kita ukur pada pembaris. Tapi pada saya dia agak macam benda ada senang. Betul. Benda yang senang, benda yang mudah, kita terus gunakan pembaris. Faham? Faham cikgu. Itu jarak lurus, tak payah nak bengkok-bengkok. Itu adalah yang pertamalah bagaimana kita nak mengukur jarak lurus. Kita pergi yang kedua iaitu mengukur jarak melengkung.
Baik. Tandakan lokasi dari mana hendak ke mana. Dari mana hendak ke mana. Gunakan benang. Okey, benang kita gunakan benang. Ukur dengan pembaris benang yang kita gunakan tersebut. Kira jarak sebenar berpandukan skala yang diberikan dalam peta topografi. Okey, agak-agaklah dekat ada peta ni mana yang jarak tak lurus. Jalan raya lurus. Betul. Nampak ada jambatan-jambatan. Betul, cikgu. Jambatan biasa ada apa? Ada lengkung, cikgu. Lengkung tu adalah sungai. Ya, betul. Okey, bagus. Sungai. Biasa sungai ni jarang sangatlah kita jumpa sungai ni Yang lurus. lurus. Kecuali telah direnovate. Telah diubah suai. Okey. Jadi kita nak ukur jarak melengkung tu, sungai tu. Saya nak bagi satu titik. Kita mulakan dengan titik yang pertama. Okey. Titik yang pertama tadi apa? Dekat jambatan. Baik. Okey, ke titik yang kedua. Ada dua titik lah. Okey. Kita dah pergi kepada yang pertama. Tandakan lokasi. Okey. Okey. Lokasi dia. Okey. Yang kedua, gunakan benang. Okey. Sebab dia melengkung, cikgu. Dia melengkung. Dekat rumah ada benang kan? Ada, cikgu. Tapi saya nak tunjuk benang ajaib. Wah, cikgu ada? Ada benang ajaib. Benang Kenapa besar. cikgu lagi besar dari saya? Ni murid-murid di rumah kena faham. Saya gunakan benang yang besar ni sebab nak tunjuk pada murid-murid agar lebih faham. Kalau saya gunakan benang yang kecil, murid-murid tak nampak. Dia saya gunakan. Perkara pertama, mungkin Norman boleh pegang benang. Baik, kita cikgu. simpulkan pada awal benang tu. Simpul. Okey. Simpulkan. Simpul. Ada tanda simpulan di mula-mulalah benang tu. Sebab apa nak simpul? Ini tanda bermulanya ukuran kita. Okey. Bermulanya ukuran kita dah simpul, kita teruslah letakkan benang dekat mula-mula permulaan tadi. Okey. Kita letaklah ikut lengkuk ataupun lengkung sungai tadi. Kalau pakai pembaris boleh tak, Man? Tak boleh, cikgu. Tak boleh sebab dia bukan pembaris lurus. dia lurus. Betul. Kalau tali ataupun benang dia boleh bengkok-bengkokkan. Okey, dapat kat sini kita tandalah ataupun mungkin masa letak kat tanda berakhir tadi kita tandakan dengan marker pen. Okey, contoh tadi kan berakhir dekat sini, saya tandakan dengan marker pen. Ataupun tandakan dengan pen kalau yang ini tandakan dengan pen. Sebab apa? Tadi simpul tanda bermula. Titik merah tanda berakhir. Betul. Lepas tu kita ukurlah pada pembaris. Kalau boleh cikgu tunjukkan sekali lagi. Sekali lagi. Cikgu? Okey, sekali lagi. Untuk Saya murid kita lebih nampak dan jelas. Okay, kita letakkan simpulan di tanda permulaan kita. Lepas tu kita letakkan ikutlah lengkuk sungai ataupun kawasan yang tak lurus kita. Ukur ni. Okey, ni contoh kita bagi contoh ni adalah sungai. Okey, berakhir dekat sini. Berakhir dekat sini kita tandakan dengan titik ataupun dengan pen. Maksudnya kita dah berakhir di situ. Nanti senang kita nak ukur. Betul. Okay, kita letak pada baris permulaan. Okey, dan berakhir dekat sini kita dapat 41 cm. 41 cm. Okey, kita dapat 41 cm. Okey, yang kedua tadi sungai 41 cm. Kita gunakan skala yang sama juga, satu nisbah 100,000. Kita akan dapat darab dengan 1 dapat 41 kilometer. Okey. Itu panjang sungai. Betul. Itu jarak yang tak lurus. Okey, yang tak luruslah. Dia panggil jarak melengkung. Okey. Kita recall balik, tandakan lokasi. Betul. Kita gunakan benang. Ukur pada pembaris. Kira jarak sebenar berpandukan skala. Boleh faham ke? Boleh, cikgu. Jadi kalau kita nak ukur yang lurus, kita gunakan pembaris. Yang kedua, kalau nak ukur yang melengkung, menggunakan benang. Dan lagi elok kalau benang tu warna putih. Supaya lebih nampak, cikgu. Boleh tak alat lain yang kita gunakan? Ada ke, cikgu? Ada. Kertas. Oh, kertas boleh juga? Boleh juga. Tapi saya tak tunjuklah kertas kat sini. Okey, mungkin murid-murid boleh teroka. Cari, sebab kenapa saya tak gunakan kertas? Dia agak sukar sikit kan. Kita cari yang murid-murid di rumah mudah faham. Betul. Kalau kita faham ni, kita dapat aplikasikannya dalam kehidupan kita. Okey, cikgu. Jadi cikgu saya pun dah faham. Ada soalan yang cikgu nak tanyakan kepada saya? Okey, soalan dia, apakah alat selain daripada pembaris, kalau kita tak ada pembaris, okey. kita nak guna apa?
kita boleh menggunakan benang. Benang. Okey. Okey. Ataupun jangka tolok. Tolok. Okey. Dan kertas. Ha. Okey. Dan kita boleh, saya bagi kongsi tambahan lah. Ya. Okey, untuk ilmu kita Betul. menuntut ilmu untuk Luqman dengan murid-murid di rumah, kita gunakan ibu jari kita. Betul. Satu yang ada dengan kita. Ada dengan kita. Ya. Satu ibu jari ni biasanya sama dengan 1 inci. Kebanyakannya hampir sama lah, mungkin berbeza sedikit. 1 inci hampir dalam 2.5 cm macam tu. Okey, baik. Kita boleh agak-agak lah. Tidaklah ukuran tepat, kita boleh agak-agak. Okey, jadi itulah alatan yang boleh kita gunakan untuk mengukur jarak. Didik TV KPM